Selamat sejahtera, nama saya Loga Pria Anak Perempuan Aridas dan nombor matrik saya adalah A19A0249. Tajuk yang telah kami pilih ialah gangguan seksual di alam pekerjaan. Apakah itu gangguan seksual? Gangguan seksual telah diperkenalkan dalam Akta Kerja 1955 melalui pindaan pada tahun 2012. Gangguan seksual bermaksud apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual, sama ada secara lisan atau sebaliknya penglihatan, isyarat, tindakan atau fizikal yang telah dilakukan kepada seseorang di mana perbuatan tersebut dianggap sangat memalukan dan menyakitkan hati atau mengancam nyawa seseorang, sama ada di dalam atau di luar waktu pekerjaan. Terdapat beberapa punca berlakunya gangguan seksual di alam pekerjaan. Antaranya ialah tarikan fizikal. Dengan penampilan diri yang moden dan mempunyai perwatakan yang menarik, ini boleh menyebabkan seseorang itu menjadi perhatian dan tarikan kepada rakan sekerja dan juga pihak atasan. Ini secara langsungnya menyebabkan mereka mengalami gangguan seksual kerana mereka dianggap cuba untuk menarik perhatian orang lain. Hal ini juga menyebabkan mangsa gangguan seksual yang selalunya berwajah cantik mempunyai peluang yang lebih baik untuk menangani kes saman berkaitan dengan gangguan seksual, dan ini selalunya berlaku kepada golongan wanita yang mempunyai wajah yang cantik dan menarik. Selain itu, kuasa juga boleh dilihat sebagai salah satu punca berlakunya gangguan seksual. Hal ini dikatakan demikian kerana struktur organisasi dalam sesebuah syarikat sering menempatkan lelaki dalam kedudukan yang lebih atas berbanding dengan wanita. Hal ini menyebabkan mereka cuba mendapatkan kepuasan secara seksual daripada pekerja bawahan mereka, iaitu golongan wanita. Seterusnya, punca gangguan seksual juga berlaku kerana ada pertandingan ego dan ketakutan kehilangan status kuasa. Lelaki selalunya bersikap ego apabila dicabar oleh rakan-rakannya. Ini kerana lelaki mahu dilihat hebat di mata lelaki-lelaki yang lain. Hal tersebut akan secara langsungnya menyebabkan mereka berkelakuan kasar atau mencabul mangsa gangguan seksual dengan aksi-aksi seperti mencubit, membuat ancaman sama ada secara tersirat ataupun terbuka, dan seterusnya mereka juga akan mengintip wanita tersebut. Tambahan pula, punca gangguan seksual boleh dilihat menggunakan teori demografi, iaitu komposisi antara kaum wanita dengan kaum lelaki. Teori demografi ini pula mengutarakan bahawa ia berlaku kerana berlakunya komposisi antara lelaki dan wanita di tempat kerja yang tidak seimbang. Sekiranya tempat kerja tersebut didominasi oleh kaum lelaki, maka kaum wanita selalunya menjadi mangsa gangguan seksual. Ini kerana mereka dianggap sebagai individu yang lemah dan tidak kuat berbanding dengan kaum lelaki. Salam sejahtera, saya Tamila Rasana Anak Lelaki Balachandran, matrik number A19A0924 daripada FKP 7 Falsafah Ilmu dan mewakili kumpulan 1. Hari ini saya akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk mengatasi gangguan seksual di tempat kerja. Gangguan seksual sering berlaku di tempat kerja secara langsung dan tidak langsung. Pelbagai langkah perlu ambil majikan dan pekerja dalam menangani dan mencari penyelesaian kepada masalah ini. Majikan dan pekerja juga perlu bekerjasama untuk mengelakkan perkara ini dari berlaku di dalam sesebuah organisasi. Antara langkahnya ialah polisi gangguan seksual. Pekerja
haruslah sedar dan faham apakah yang dikatakan gangguan seksual di tempat kerja. Syarikat khususnya haruslah menyediakan satu polisi di dalam syarikat tentang anti gangguan seksual. Mereka juga perlu diberikan contoh-contoh gangguan seksual yang boleh berlaku supaya mereka memahami sifat polisi. Polisi tersebut juga sepatutnya dapat menerangkan bahawa tindakan itu tidak akan diterima di syarikat tersebut dan tidak akan membalas dendam terhadap seseorang itu. Yang kedua, memberi informasi. Apa itu informasi? Kebanyakan pekerja tidak tahu terdapatnya banyak elemen atau jenis gangguan seksual. Antaranya ialah terdapat 12 kategori yang dikatakan gangguan seksual. Pertama, ditepuk, dicium, dipeluk atau dicubit. Kedua, ditenung dengan pandangan berunsur lucu. Ketiga, disentuh bahagian tubuh yang sulit. Seterusnya, berdiri atau duduk rapat sehingga tidak selesa. Kelima, didedah dengan perkataan bahan berunsur seks. Keenam, terima panggilan berunsur seks. Ketujuh, diberi isyarat berunsur ucap. 8. Dipaksa secara lisan atau fizikal melakukan hubungan seks. Ke-9, terima surat berunsur seks. 10. Gurau senda jenaka menggunakan bahasa lucu atau kiasan seks. 11. Ditegur dengan kata-kata berunsur seks. Yang terakhir, dijanjikan hadiah, markah prestasi kerja, kenaikan pangkat jika terima perlawan seks. Oleh itu, majikan perlulah mengadakan seminar 9 tahunan untuk mengaji semula polisi gangguan seksual untuk memberi penerangan apakah yang dikatakan dengan gangguan seksual dan apakah yang akan dilaku jika seorang telah didakwa telah diganggu secara seksual. Selain itu, sentiasa peka di tempat kerja. Khususnya bahagian sumber manusia haruslah peka dengan keadaan di tempat kerja. Sekiranya wujud sebarang kesangsian, tanya pekerja sama ada mereka mempunyai sebarang kebimbangan. Sekiranya ada apa-apa yang membuat perlakuan tersebut boleh ditafsirkan sebagai gangguan seksual sama ada dengan melihat atau mendengar, maka syarikat harus segera mengambil tindakan sewajarnya jika gangguan seksual disyaki. Seterusnya, bertindak dengan yakin. Setiap wanita ataupun lelaki di tempat kerja haruslah mempunyai sifat ketegasan dan keberanian. Ini adalah kerana individu yang lemah sering disasarkan sebagai mangsa. Sekiranya mereka tersebut berdepan dengan gangguan seksual, perkara pertama yang perlu atau harus dilakukan adalah dengan bertindak dengan bercakap dalam cara yang kuat, yakin. Setiap individu haruslah mengelakkan diri mereka daripada banyak keadaan ini mana gangguan seks mungkin boleh berlaku. Ini adalah langkah-langkah yang efektif yang boleh mengelakkan atau mengatasi gangguan seksual di tempat kerja. Bahagian sumber manusia perlulah memainkan peranan untuk mengatasi masalah atau kekangan gangguan seksual di tempat kerja. Nama saya Siti Norafida binti Muhammad Bakri, metrik number A19B0864. Okey, di sini sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan. Penyelesaian tersebut ialah sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti punca gangguan seksual dalam organisasi di tempat kerja ialah melalui sumber ilmu panca indera. Syarat panca indera tidak sakit atau cacat. Fenomena yang diserap tidak cacat atau berlaku sesuatu yang menghalang serapan sempurna dilakukan. Panca indera hanya mencerap tetapi tidak mampu menghukum kesahihan sesuatu. Fungsi ini dimiliki oleh akal. Okey, sebagai contoh seperti banyak faktor yang menyebabkan gangguan seksual ini. Di antaranya ialah biasanya mangsa dan peganggu
berbeza persepsi dalam memilih punca berlakunya gangguan seksual. Sumber ilmu yang kedua ialah akal. Semua ilmu yang diperolehi oleh akal adalah bersumberkan panca indera. Ilmu-ilmu ini terbahagi kepada dua, iaitu ilmu daruri atau aksiomatik, dua ilmu nazari atau teoretikal. Medan kerja akal iaitu mengetahui perkara gaib melalui perantaraan panca indera dan mengetahui baik buruk sesuatu perbuatan secara umum. Sebagai contoh panca indera, sifat-sifat feminin ini boleh berupa layanan, tutur kata, penampilan dan tingkah laku sehingga dilihat seksual menurut kacamata lelaki. Sumber ilmu yang ketiga iaitu khabar atau berita. Khabar atau berita ini tidak dianggap sumber melainkan selepas sokongan panca indera dan akal. Jenis-jenis khabar iaitu mutawatir, bilangan pembawa berita yang ramai. Ahad, bilangan pembawa berita yang mencapai tahap mutawatir, iaitu termasuk dalam kategori khabar ialah wahyu yang unik untuk agama Islam. Medan kebenaran wahyu, satu, perkara-perkara gaib sama ada perkara yang mampu diketahui oleh akal atau tidak. Dua, undang-undang atau cara kehidupan manusia. Okey, sebagai contoh, gangguan seksual, moral dan undang-undang. Di Malaysia wujud beberapa undang-undang yang berkait rapat dengan permasalahan gangguan seksual di tempat kerja ini. Di antaranya ialah Akta Kerja 1955, Akta Perhubungan Industri 1967, Akta Keselamatan dan Pekerjaan 1964 dan Kanun Keseksaan. Assalamualaikum, saya Nur Qurratu Aini binti Azhar akan membentangkan bahagian saya itu cadangan penyelesaian bagi gangguan seksual di tempat kerja. Cadangan bagi punca yang pertama ialah sentiasa peka di tempat kerja. Syarikat khususnya bahagian sumber manusia harus peka dengan keadaan di tempat kerja. Sekiranya wujud sebarang kesangsian, tanya pekerja sama ada mereka mempunyai sebarang kebimbangan. Sekiranya ada apa-apa yang membuat perlakuan tersebut boleh ditafsirkan sebagai gangguan seksual, sama ada dengan melihat atau mendengar, maka syarikat harus segera mengambil tindakan sewajarnya jika gangguan seksual disyaki. Manakala bagi cadangan penyelesaian punca yang kedua ialah bertindak dengan yakin. Setiap wanita ataupun lelaki di tempat kerja haruslah mempunyai sifat ketegasan dan keberanian. Ini adalah kerana individunya lemah sering disasarkan sebagai mangsa. Sekiranya mereka tersebut berdepan dengan gangguan seksual, perkara pertama yang harus dilakukan adalah dengan bertindak dan bercakap dalam cara yang kuat dan yakin. Setiap individu haruslah mengelakkan diri mereka daripada banyak keadaan di mana gangguan seksual mungkin boleh berlaku, biar semua orang di dalam syarikat tahu bahawa gangguan seksual tidak akan diterima. Jika seseorang membuat komen lucah, minta mereka untuk tidak berbuat demikian. Pastikan kedudukan pekerja mengenai perkara ini jelas. Dan cadangan bagi punca yang terakhir ialah polisi gangguan seksual. Pekerja harus sedar dan faham apakah yang dikatakan gangguan seksual di tempat kerja. Syarikat khususnya harus menyediakan satu polisi di dalam syarikat tentang anti gangguan seksual. Mereka juga perlu diberikan contoh-contoh gangguan seksual yang boleh berlaku supaya mereka memahami sifat polisi. Polisi tersebut juga sepatutnya dapat menerangkan bahawa tindakan itu tidak akan diterima di syarikat tersebut dan tidak akan membalas dendam terhadap seseorang yang telah membuat aduan mengenai gangguan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Dharma Shankar Analaki Kumasegara. Nombor matrik saya A19A0947. Tajuk pembentangan saya ialah menilai sumber-sumber kebolehpercayaan sumber-sumber gangguan seksual di tempat kerja. Sumber pertama ialah panca indera. Seseorang individu yang mempunyai pendapat buruk terhadap wanita akan memberi lebih layanan terhadap wanita berwajah cantik dengan potongan badan yang lebih menarik. Penampilan wanita dengan berpakaian moden akan salah dilihat oleh kacamata lelaki. Sumber yang kedua ialah akal. Apabila seseorang individu mengetahui keburukan tentang gangguan seksual, tetapi individu itu masih ingin membuli dan mengganggu wanita
untuk menerima keinginan seksual individu tersebut. Individu masih menggunakan bahasa-bahasa lucah melalui perbualan, berjenaka dengan membuat bunyi-bunyian dengan pemikiran seksual. Sumber yang ketiga ialah kabar atau berita. Individu tidak dianggap selepas dapat sokongan sumber panca indera dan akal. Individu juga tidak menepati undang-undang dengan juga tidak menakuti hukuman yang dikena. Sumber yang keempat ialah filem dan seumpamanya. Individu tidak akan bebas daripada kesilapan memberi gangguan seksual kepada wanita. Individu akan menggena hukuman yang keras jika terlibat dalam mengganggu wanita untuk seksual. Itu sahaja, terima kasih. Saya Chan Chun Li. Nombor metrik adalah A19A0093. Kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan oleh saya adalah secara formal dan tidak formal. Secara formal merupakan ilmu yang diperoleh oleh guru-guru dalam bilik darjah. Contohnya, ilmu yang diberikan oleh guru-guru dalam sekolah mendengar dan ilmu yang diberikan oleh lecturer dalam universiti. Yang secara tidak formal adalah ilmu yang tidak rasmi, seperti memperolehkan ilmu dengan membaca buku secara bersendirian atau melayari internet untuk dapat ilmu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Ferhana binti Ali, A19B0672. Tajuk pembentangan saya adalah justifikasi dan rasional sumber dan kaedah yang digunakan. Antara sumber yang digunakan adalah sumber panca indera, akal dan juga kabar berita. Manakala kaedah yang digunakan adalah secara formal dan tidak formal. Secara rasionalnya, sumber yang digunakan untuk panca indera adalah sangat kukuh, di mana panca indera merupakan bukti yang sangat kukuh. Jadi, sebagai contoh, jika berlaku gangguan seksual di tempat kerja, para pekerja yang menyaksikan situasi tersebut boleh melaporkan kepada pihak berkuasa maupun majikan. Dan yang kedua, melalui sumber akal. Masyarakat perlu menggunakan akal secara rasional dan bijak semasa berhadapan dengan situasi isu gangguan seksual. Ini kerana akal yang rasional mampu melahirkan keputusan yang terbaik. Yang ketiga adalah sumber kabar berita. Bukan semua kabar berita yang didapati memberi info yang sahih. Maka dari itu, kita perlu memastikan bahawa semua kabar berita yang diterima itu adalah sahih dan bukannya fitnah semata-mata. Kesahihan berita ini, ia juga bergantung kepada pembawa berita sama ada boleh dipercayai ataupun tidak. Kaedah yang digunakan ialah kaedah formal dan tidak formal. Kaedah formal adalah melalui guru-guru sebagai contoh dan juga pensyarah. Jadi, kaedah ini sangat sesuai kerana kita akan mendapat ilmu daripada sumber yang sahih di mana ia berasal daripada penyelidikan para cendekiawan. Manakala kaedah tidak formal pula, ia biasanya diperolehi secara peribadi di mana kita melakukan penyelidikan sendiri. Namun, ia juga boleh didapati di internet sebagai contoh. Sumber melalui internet juga mampu mengumpul banyak info dan juga maklumat di mana ia hasil penyelidikan dan kajian daripada pelbagai pihak yang mampu memberi maklumat yang berguna. Sekian sahaja, terima kasih.